Hai, nama saya Divya dari grup Cobra Kai. Saya akan membentangkan tentang Institut Keagamaan Tamadun Asia hari ini bersama grup member saya. Um, untuk pengenalannya, ialah terdapat pelbagai jenis agama yang memiliki institusi keagamaan utama seperti Hinduism, Taoism, Buddha, Confucianism, Islam, Kristian, dan Sikhism. Institusi keagamaan ini semua memiliki pelbagai fungsi seperti tempat pemujaan, pusat kegiatan keagamaan, tempat belajar agama, dan lain-lain. Institusi keagamaan ini semua menjadi bahagian penting dalam kehidupan kerohanian dan sosial di masyarakat Asia dan memiliki peranan yang besar dalam membentuk budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Senarai institusi keagamaan tamadun Asia yang terdapat ialah Hinduism, Buddhism, Islam, Confucianism, Taoism, Kristian, dan Sikhism. Terima kasih, saya akan bagi kawan saya untuk membentangkan slide seterusnya. Kepentingan institusi keagamaan. Yang pertama, memberikan arah dan tujuan hidup. Institusi keagamaan memberi panduan dalam menelayani kehidupan baik dalam hal moral, etika maupun keharmonian. Yang kedua, menguatkan jaringan sosial. Institusi keagamaan memainkan peranan penting dalam menguatkan jaringan sosial dan memperluaskan jaringan hubungan antara individu. Dan yang terakhir, membentuk nilai-nilai murni dalam norma sosial. Institusi keagamaan juga memainkan peranan penting dalam membentukkan nilai-nilai murni dan norma sosial yang boleh diterima oleh masyarakat. Hai, saya Nur Aiman binti Nur Azalain dari kumpulan Cobra Kai ingin membentangkan tentang institusi tamadun Asia. Okey, saya memilih agama Hindu kerana di Asia, agama Hindu tersebar di India, Nepal, Bali, Sri Lanka dan beberapa negeri lainnya. Di Malaysia, agama Hindu telah hadir sejak lama dan berpengaruh besar terhadap budaya Melayu. Beberapa warisan budaya Hindu yang masih ada di Malaysia antara lain tarian, ukiran, arsitektur, bangunan serta beberapa tradisi keagamaan seperti Taipusam dan Deepavali. Agama Hindu adalah salah satu dari banyak lembaga keagamaan yang memainkan peranan penting dalam budaya Asia. Agama Hindu berasal dari anak benua India sekitar 5,000 tahun yang lalu dan kemudian menyebar ke seluruh Asia. Agama Hindu memiliki kitab suci yang disebut Veda yang berisi petunjuk dan ajaran tentang kehidupan manusia, moral, etika dan kepercayaan. Lembaga agama Hindu melibatkan beberapa konsep utama seperti kasta, dharma, karma dan moksha. Konsep kasta adalah sistem pembagian masyarakat ke dalam kategori yang berbeza dan mendasar seperti Brahmana, Kshatriya, Vaishya dan Sudra. Konsep dharma adalah tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupannya. Sedangkan konsep karma adalah perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan seseorang. Konsep moksha adalah kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian dan pencapaian kesempurnaan spiritual. Nama saya Ahmad Syazmi Al-Hawmi dan saya Rajuddin. Saya daripada grup Cobra Kai dan saya akan menerangkan tentang agama Islam di Tamadun Asia. Jadi, agama Islam ini bermula pada abad ke-7 dan bermula di tanah Arab, Mekah, dan sehingga kini ia telah mengalir jauh ke hujung timur Asia dan ke hujung barat Amerika Selatan. Apa pun saya ialah agama Islam di Asia adalah agama yang terbesar di mana majoriti 62 penduduk dunia yang beragama Islam adalah daripada benua Asia.
Ini disebabkan oleh kepesertaan penduduk Islam di negara-negara yang majoriti Islam seperti Indonesia, Malaysia, negara-negara Arab seperti Turki, Afghanistan, Saudi Arab, dan lain-lain. Dan lain-lain. Ajaran Islam merupakan ajaran yang meliputi keimanan, ibadah dan kepupukan akhlak yang baik. Ajaran Islam mengkonsepkan konsep tauhid, yakni hanya menyembah Tuhan yang satu dan mengisahkan Allah. Dan tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Islam juga merupakan agama yang menitik beratkan tuntutan ilmu dan mengkaji ilmu. Disebabkan surah ini, ramai-ramai cendekiawan Islam seperti Al-Khwarizmi, Ibn Khaldun, Ibn Sina telah mencurahkan pelbagai titik permulaan yang dapat kita rasai pada era modernisasi hari ini. Institut pada era sekarang, institut Islam terdapat beberapa institut Islam seperti OIC yang di mana semua negara-negara Islam di Asia bersatu untuk menyelesaikan kemaslahatan penduduk Islam di Asia dan sebagainya. Institusi keagamaan Islam masih berkuat kuasa di beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia, Islam merupakan agama yang utama dan ia sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sama ada di segi adatnya, sama ada di segi arkitektural sendirinya di negara kita, dan juga ia memberi pengaruh kepada undang-undang yang ikut kuasa di Malaysia seperti Undang-Undang Syariah. Kepesertaan Islam di sekitar Asia boleh dirujukkan, boleh disebabkan oleh pedagang-pedagang Arab yang mahir berlayar dan mahir menyebarkan, dan juga betapa mulia Islam dari segi akhlaknya yang dapat menarik majoriti penduduk tamadun Asia. Kesimpulannya, institusi keagamaan Islam memainkan peranan penting dalam populasi tamadun Asia dan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara. Agama Islam telah membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat Asia seperti menitik beratkan nilai tolong-menolong, kesamarataan, dan dipekerti dan mencari ilmu. Saja. Terima kasih. Okay, selamat sejahtera. Nama saya Tiru. Bahaya saya ambil adalah agama Buddha. Okay, agama Buddha, Institut Agama Buddha ialah salah satu institut agama yang memainkan peranan penting dalam tamadun Asia. Agama Buddha bermula di benua India pada abad ke-6 dan telah tersebar ke seluruh Asia. Agama Buddha ini mengajarkan tentang pencerahan, karma dan roda, sasamar dan kelahiran dan kematian. Dasar pengajaran agama Buddha ini ialah empat kebenaran mulia dan jalan mulia 8. Institut Agama Buddha mempunyai beberapa cabangan seperti Theravada, Mahayana dan Vajrayana. Dengan setiap cabangan memiliki ajaran dan amalan yang berbeza. Agama Buddha tersebar di negara
seperti Sri Lanka, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, Korea, Jepun dan Tibet. Agama Buddha Agama Buddha telah wujud di Malaysia sejak berabad-abad yang lalu dan memberikan pengaruh besar dalam kebudayaan Melayu. Beberapa warisan budaya Buddha yang masih ada di Malaysia termasuk kuil-kuil Buddha, seni tarik, arkitek, bangunan serta beberapa tradisi keagamaan seperti Vesak dan PEN Institut Agama Buddha juga mempromosikan nilai-nilai penting seperti kedamaian, toleransi, kesederhanaan dan yang dapat membantu memajukan sosial dan kebudayaan di Asia di seluruh dunia. Institut Agama Buddha juga memainkan peranan penting dalam tamadun Asia dan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di pelbagai negara termasuk Malaysia. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Confucianism adalah sebuah filosofi yang berasal dari China dan mempengaruhi tamadun Asia secara besar-besaran. Ia bermula pada abad ke-5 sebelum Masihi di China dan diamati oleh masyarakat China selama beribu tahun. Di Asia, Confucianism telah menyebar ke Korea, Jepun, Vietnam dan Taiwan. Confucianism juga mengajar tentang moral, etika dan nilai-nilai penting dalam kehidupan manusia seperti kebajikan, kebijaksanaan, kesopanan dan kejujuran. Ia juga menganggap pentingnya pendidikan dan memberikan nilai-nilai tinggi kepada keluarga, kehidupan sosial dan politik. Konsep-konsep seperti kewajipan, bertanggungjawab dan hierarki masyarakat diterapkan dalam Confucianism. Ia juga memberi tumpuan kepada pembinaan masyarakat yang harmoni dan beradab. Di Malaysia, Confucianism tidak begitu banyak diikuti oleh masyarakat tetapi pengaruhnya dapat dilihat dalam kebudayaan dan falsafah masyarakat Asia. Di beberapa negara Asia, pengaruh Confucianism dapat dilihat dalam sistem pendidikan, budaya bisnes dan politik. Confucianism telah memberi kontribusi yang besar dalam membentuk tamadun Asia dan mempengaruhi nilai-nilai budaya dan sosial di Asia. Filosofi Confucianism masih menjadi sumber inspirasi dan panduan dalam kehidupan masyarakat Asia moden. Taoism adalah agama atau falsafah yang berasal dari China dan memainkan peranan penting dalam tamadun Asia. Falsafah Taoism mula berkembang pada zaman dinasti Zhou pada abad ke-6 sebelum Masihi dan kemudian menjadi sebuah agama yang diamalkan oleh masyarakat di China dan negara-negara Asia yang lain. Konsep utama dalam Taoism adalah Tao atau jalan semesta yang merujuk kepada prinsip semesta yang menyatukan segala-galanya dan memberi makna kepada manusia. Taoism juga mengajar konsep yin dan yang dan mewakil kekuatan semesta yang bertentangan tetapi saling melengkapi. Selain itu, Taoism lagi memperkenalkan konsep Wu Wei atau tindakan tanpa tindakan yang mengajarkan manusia untuk hidup dengan tenang dan harmoni dengan semesta. Taoism menekankan kepentingan keseimbangan, kesederhanaan dan kehidupan yang sihat. Di Asia, Taoism tersebar di negara-negara seperti China, Taiwan, Hong Kong, Macau, Vietnam dan Korea. Beberapa kuil Taoism yang terkenal adalah kuil biara bulu emas di Beijing, kuil Dewa Langit di Taiwan dan kuil suci luar biasa di Hong Kong. Di Malaysia pula, Taoism adalah agama minoriti yang tersebar di kalangan etnik Cina. Beberapa kuil Taoism yang terkenal di Malaysia, yang salah satu adalah kuil Kek Lok Si di Pulau Pinang, kuil Tien Hau di Kuala Lumpur dan kuil Tua Pek Kong di Melaka. Taoism juga memainkan peranan penting dalam tamadun Asia dan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat di pelbagai negara, termasuklah Malaysia. Ajaran-ajarannya menekankan keseimbangan dan keharmonian dengan semesta yang membantu manusia untuk hidup lebih tenang dan sihat. Okay, hai, nama saya Lara Grace Franciandu dan saya akan membentangkan tentang agama Kristian.
Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia, kira-kira 21 bilion penganut atau sepertiga penduduk dunia. Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazaret sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya. Penganut Kristen juga digelar sebuah agama usulan Abraham. Di Malaysia, agama Kristen tiba pada awal abad ke-16 melalui kedatangan pedagang Portugis dan Belanda. Ketika Malaysia mencapai kemerdekaan, komunitas Kristen di Malaysia masih kecil tetapi terus berkembang sejak itu. Kristen juga mempunyai banyak dominasi seperti Gereja Katolik, Anglikan, Metodis, dan Pentakosta. Seperti yang kita ketahui, agama Kristen juga banyak mengajarkan tentang nilai-nilai seperti kasih sayang, pengampunan, dan kemakmuran dalam keharmonian dan kesatuan di Malaysia. Dan selamat sejahtera. Saya ingin mengucapkan kepada pengacara saya, Majum Aina Farhana, dan kepada semua para penonton. Nama saya Yunitra Mona Krishnan. Saya ingin membentangkan tentang Sikhism di Malaysia untuk kita ID 15. Dengan itu saya ingin memulakan dengan saya pada hari ini dengan memberikan sebuah pendahuluan tentang agama Sikhism. Agama Sikhism atau Sikhism merupakan sebuah agama monoteistik yang diasaskan mengikut agama ajaran Guru Nanak dan 9 orang guru lain di Punjab pada abad ke-15. Agama Sikhism adalah agama kelima terbesar di dunia dengan lebih daripada 23.5 juta penganut. Nama anutan ini yang diadasarkan perkataan Sikh dipercaya datang daripada perkataan Sanskrit yang diasaskan Melayu yang bermakna murid atau pelajar. Nah, itu saya ingin memberi salah sebuah perkataan tentang kepercayaan dan kesusilaan ajaran dan anutan agama Sikh. Kepercayaan utama orang Sikh adalah keyakinan dalam Wahai Guru, dan Wahai Guru merupakan sebuah dewa dalam penganut agama Sikh. Digambarkan menggunakan simbol suci iaitu Tuhan Universal. Sikhism mengatakan dan menggalakkan meditasi yang berdisiplin di bawah nama dan mesej Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Agama ini juga menggambarkan Tuhan melalui konsep yang tidak mengandungi anthropomorphism. Penganut agama Sikh dikehendaki mengikuti pelbagai upacara dan acara dan menggalak mengikuti pelbagai pengajaran dan kepercayaan. Salah satu pengajaran dan kepercayaan adalah dengan membubalan penulisan 6 daripada 10 guru Sikh tersebut dan mengandungi karya-karya yang ditulis oleh orang dari pelbagai latar belakang sosioekonomik dan agama. Saya ingin bersentuh sedikit pepatah perkataan tentang sejarah Sikhism. Sejarah Sikhism pula bermula di Sultanpur di antara 1469 dan 1539 sebelum Masehi. Berhampiran Amritsar di wilayah Punjab, India. Pengasas agama ini adalah Guru Nanak. Agama Sikh percaya kepada adanya satu Tuhan dan dipanggil Wahyu. Beliau meninggal dunia, penggantinya juga diberi pangkat guru. Sebanyak 10 guru telah diambil alih tempat beliau dan secara perlahan-lahan. Rangkaian ini berakhir pada tahun 1708 selepas keangkatan Guru Gobind Singh yang tidak meninggal pengganti manusia tetapi meninggalkan satu himpunan skrip suci yang dipanggil Adigran. Adigran pula ini merupakan salah sebuah kitab suci dalam menganut telah merupakan sebuah persatuan yang dipanggil dan mempunyai penggelaran sebagai persaudaraan Khalsa Sikh dan memulakan pemakaian seragam untuk lelaki dan perempuan Sikh yang taat kepada keagamaan. Itu pula saya ingin memberi sedikit dua tentang adat istiadat agama Sikh. Adat istiadat agama Sikh. Okay, dan itu saya ingin berakhir pembentangan ini. Terima kasih. Nama saya Yunitra Mona Krishnan. Thank you very much.
Cabaran-cabaran dan isu di Asia, isu di Asia dan tamadun Islam dalam institusi keagamaan. Terdapat beberapa cabaran dan isu di Asia dan tamadun Islam berkenaan dengan institusi agama. Seperti contoh, setengah orang mungkin anggap kebudayaan agama ini merupakan sesuatu yang sangat asing bagi mereka disebabkan kelainan adat ataupun kelainan fahaman. Selain itu, terdapat juga perbezaan besar dalam kekayaan dan kuasa antara orang di bahagian yang lain di dunia ini. Ini boleh menyebabkan orang ramai ketinggalan dan menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan dan ketidaksamaan. Sebagai contoh, terdapat juga negara-negara Asia seperti negara miskin macam Ethiopia ataupun Philippines yang kurang dapat pendedahan tentang agama disebabkan kekurangan sumber kepada mereka. Maka daripada itu, Islam perlu merupakan bahagian mereka untuk membantu membawa perubahan dan kemudahan bagi seluruh masyarakat terutama rakyat-rakyat yang miskin di dunia ini. Yang kedua adalah sifat radikalisme ataupun ekstremisme dalam satu perkara, khususnya dalam institusi agama. Institusi agama termasuk Islam perlu memainkan peranan mereka untuk memecah gerakan ekstremisme ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan juga ketidaksesamaan masyarakat awam dan tamadun Asia. Ketiga ialah perubahan globalisasi yang pesat, iaitu perubahan sosial budaya dan ekonomi di Asia. Institusi agama seperti tamadun Islam perlu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman ini dan mempromosikan nilai agama yang bertoleransi, pada masa sama menekankan prinsip-prinsip yang dititik beratkan dalam Islam seperti prinsip-prinsip kekeluargaan, prinsip-prinsip ketauhidan, prinsip-prinsip keimanan dan prinsip-prinsip yang berbuat baik kepada sesama manusia. Seterusnya adalah agama dan budaya yang di Asia. Kepelbagaian agama dan budaya di Asia merupakan juga cabaran seperti mana yang saya cakap, boleh menimbulkan beberapa ketidakselesaan dalam setengah tamadun ataupun masyarakat di Asia dalam aspek melawani dalam aspek ketidaksamaan dalam sudut pandangan budaya dan agama. Seterusnya adalah bidang sosial dan teknologi. Bidang sosial dan teknologi memainkan peranan yang penting dalam kebudayaan dan kehidupan orang di Asia. Institusi agama termasuk tamadun Islam perlu memanfaatkan teknologi ini untuk menyebarkan mesej dan membesarkan nilai agama ini. Itu sahaja. Okey, terima kasih.